Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kunjungan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke 4 negara Asia, Jepun, Korea, Malaysia dan Filipina jelas menunjukkan bahawa Asia mempunyai kedudukan penting bagi pentadbiran negara kuasa besar dunia itu. Dan esok, Mirza, kita telah pun ketahui bahawasanya Presiden Obama dijadual tiba ke Malaysia bagi melakukan lawatan kerja selama 3 hari. Dan dalam kunjungan itu nanti, beliau akan mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, betul. Selalunya pada waktu ini, pada pukul 3 petang, setiap hari kita akan selalu membincangkan mengenai tragedi MH 370. Tetapi untuk hari ini, kita bertukar tajuk perbincangan sempena kedatangan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia. Dan bukan saja Kuala Lumpur yang menunggu penuh debaran ketibaan Presiden Barack Obama pada esok, Zahri, dijadualkan tiba. Tetapi lebih bermakna juga apabila Washington juga turut menaruh harapan tinggi daripada hasil lawatan pemimpin tertinggi Amerika Syarikat itu ke Malaysia, kerana lawatan yang sepatutnya dijadualkan pada bulan Oktober 2013, iaitu tahun lepas, tertangguh kerana permasalahan bajet yang menumpukan pentadbiran kerajaan Amerika Syarikat dan pada ketika itu. Dan ini adalah lawatan pertama, Zahra, selepas 5 dekad. Ya, Mirza. Dan oleh itu kami akan bawakan secara eksklusif kepada anda dan diharap anda dapat teruskan bersama kami daripada awal sehingga ke hujung rancangan. Betul. Dan untuk membincangkan tentang hubungan Amerika Syarikat Malaysia sempena lawatan Presiden Barack Obama ke Kuala Lumpur yang bermula esok, kami di studio ini amat berbesar hati membawakan tetamu khas di studio petang ini, itu Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengarah Institut Kajian Etnik Kita, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tetapi sebelum kita mulakan perbincangan, kita akan ikuti sedikit sebanyak latar belakang Barack Obama. Barack Obama adalah Presiden kulit hitam pertama menjadi Presiden Amerika Syarikat dan memecah rekod 232 tahun sejak Amerika Syarikat mencapai kemerdekaan dari Britain. Lahir di Hawaii pada tahun 1961, beliau berketurunan campuran di mana ibunya dari Jerman sementara ayahnya dari Kenya. Pernah tinggal di Indonesia setelah ibunya bercerai dan berkahwin dengan warga Indonesia pada usia 3 tahun. Ketika usia remaja, Obama kembali ke Honolulu tinggal bersama neneknya, seterusnya melanjutkan pendidikan di Universiti Columbia. Mula berkecimpung dalam dunia politik pada tahun 1996 setelah terpilih sebagai Senator Illinois. Karier politiknya di peringkat tertinggi bermula pada 5 November 2008 setelah Obama memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Beliau yang mewakili Parti Demokrat mengenepikan pencabar kuat dari Parti Republikan John McCain dengan membolot 349 undi Badan Perwakilan Pemilih di seluruh negara dan diisytihar pemenang untuk menduduki White House. Penganalisis politik mengatakan kemenangan Obama banyak disumbang oleh pengundi wanita, kulit hitam dan mereka yang berketurunan Hispanik selain pengundi bebas. Sepanjang kempen pilihan raya, Obama berjanji untuk mengubah imej Amerika Syarikat yang terjejas akibat tindak tanduk kerajaan di bawah pentadbiran Presiden George W. Bush selama 8 tahun sejak 2000. Pada pilihan raya Presiden 2012, Obama mengekalkan jawatannya untuk penggal kedua setelah mengatasi pesaingnya Mitt Romney dengan undian 332 berbalas 206. Sejak mula menduduki White House, Obama terus berusaha untuk menyelesaikan warisan yang ditinggalkan pentadbiran terdahulu. Namun dikatakan Obama belum berjaya menarik Amerika Syarikat keluar daripada masalah ekonomi, hutang negara, reformasi sistem penjagaan kesihatan dan peningkatan penlibatan Amerika Syarikat di Afghanistan. Lawatan kali ini juga dilihat sebagai satu peralihan paksi Amerika Syarikat kepada Asia dengan tumpuan destinasi lawatannya kali ini meliputi kunjungan ke Jepun, Korea Selatan, Malaysia dan Filipina, kecuali China. Baiklah, Mirza, dan sempena kedatangan Presiden Obama ke Kuala Lumpur esok, pihak polis sudah melakukan persediaan rapi termasuk penyediaan pegawai dan anggota secukupnya
untuk bertugas sepanjang Presiden Amerika Syarikat Barack Obama berada di ibu negara bermula esok. Dan Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Amar Singh Izhar Singh berkata pihaknya telah mengadakan perjumpaan dan mesyuarat dengan pihak keselamatan Amerika termasuk membuat lawatan tapak bagi memastikan keselamatan Presiden Barack Obama itu, dan pihak polis juga telah bersedia sepenuhnya dan memberi jaminan kelancaran dari semua sudut. Dan sementara itu, Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur ACP Rusli Muhammad Nur berkata tiada jalan di ibu negara akan ditutup sepanjang lawatan tersebut. Lawatan Obama itu merupakan sebahagian daripada rangka lawatannya ke Asia yang termasuk Jepun, Korea Selatan dan Filipina. Dan kunjungan Obama ke Malaysia merupakan yang pertama oleh Presiden Amerika sejak Presiden Lyndon Johnson pada 1966, dan Obama dijangka membincangkan pelbagai isu termasuk ekonomi, pertahanan, pendidikan dan kesewanan apabila bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika lawatan itu nanti. Baiklah, tanpa kita membuang masa, Mirza, dan seperti yang kami katakan tadi, kita cukup bertuah kerana pada hari ini kita ditemani dengan Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengarah Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan kepada Prof. Selamat datang, Prof. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini. Assalamualaikum. Sihat ya, Prof? Lama kita tak bersiaran bersama ya? Ya, selalu global tapi sekarang lokal ya. Okeylah, baiklah. Prof, seperti yang kita ketahui, sepatutnya tahun lepas bulan Oktober Barack Obama sepatutnya datang ke Malaysia, tetapi disebabkan beberapa masalah bajet di sana dan beliau terpaksa tangguhkan kedatangan ke Malaysia. Jadi sebagai permulaan, bagaimana Prof melihat kunjungan ini? Apakah signifikannya kepada kedua negara antara Malaysia dengan Amerika Syarikat? Pertamanya, saya nak mengucapkan selamat datang kepada Barack Hussein Obama. Jangan lupa, Hussein Obama. Jadi saya nak panggil dia ni Hussein je. Tapi orang tak tahu kan. Jadi kita panggil mungkin ada ceritanya, Prof. Kita panggil dia Obama. Ya. Jadi pada saya, ada beberapa perkara yang kita harus perhatikan. Pertamanya, kedatangan beliau ini adalah dalam satu keadaan politik dan juga ekonomi yang cukup berbeza dengan keadaan ketika Lyndon bin Johnson datang. Kerana Lyndon Johnson datang tahun 66, ketika itu Perang Vietnam tengah hangat. Jadi kedatangan beliau ke Malaysia itu adalah sebahagian daripada lawatan untuk melihat kemajuan ekonomi Malaysia, menidakkan pengaruh komunis. Kerana kita tahu di Indonesia, Parti Komunis ada 3 juta ahli. Dan perang di Vietnam, mereka belum tentu kalah menang ketika itu. Mereka takut kalau menang komunis di Vietnam, akan jatuhlah Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia. Itu yang dinamakan teori domino. Jadi dia datang itu, apa dia buat? Sebahagian ni rancangan dia lah bagaimana nak membantu Malaysia ni maju cepat. Itu sebabnya dibawa melawat ke skim Felda, dan nama skim itu dipanggil LBJ. Skim LBJ. Kerana apa? Mengambil sempena lawatan beliau. Ini di Negeri Sembilan. Ya? Jadi saya dapati bahawa lawatan ketika itu memang bagaimana Presiden Amerika itu nak melihat kesediaan keselamatan Malaysia, andainya di domino teori itu berlaku. Tapi lebih kurang 50 tahun kemudian, ada perang Iraq, ada Afghanistan, ada Taliban, ada 9/11. Jadi pada saya perubahan ini cukup bermakna. Dalam lawatan ini memang kena tempatnya untuk Obama ni datang ke sini, ada beberapa alasan, peribadi dan juga rasmi. Dari segi peribadi, untuk pertama kalinya seorang Presiden Amerika itu dibesarkan di luar negeri. Iaitu terutamanya di Indonesia, terutamanya di alam berbahasa Melayu ini. Ya, di Jakarta, pernah ada wayang atau movie yang dibuat di Jakarta, filem dikatakan Obama anak Menteng. Menteng tempat dia dibesarkan. Ya. Kalau ada peluang tengoklah filem tu. Menarik juga cara ataupun persepsi orang Indonesia melihat Obama. Dan ketika itu selama 5 tahun beliau belajar mendengar orang azan tiap-tiap pagi, kata dia. Pagi, petang, siang, malam, dan mula menikmati dan memahami apakah itu Islam. Jadi dari segi peribadi, Obama ni tak boleh dibandingkan dengan Presiden Amerika yang lain. Dahlah dia warna kulit hitam. Tapi pengalaman dia dengan Asia
adalah jauh lebih mendalam, lebih intim daripada semua presiden Amerika. Itu satu. Jadi perkara pribadi ini jangan kita perkecilkan. Kerana memori dan nostalgia itu selalu mengundang pemikiran. Jadi walaupun beliau gagal untuk datang kerana kepentingan negara, dia datang balik. Dia hantar John Kerry ketika itu. Saya ingat lagi John Kerry datang membacakan ucapan beliau. Sekarang dia datang. Jadi maknanya dia tidak mengambil ringan tentang Malaysia ini dan juga negara-negara ini yang lain yang belum Filipina. Jadi kepentingan Malaysia itu apa dia pada dia? Kalau di Filipina itu kita tahu Amerika Syarikat itu pernah ada tenteranya di Subic Bay. Di Malaysia apa ada? Apa yang ada Amerika? Kalau nak kita kira hubungan itu. Apa yang ada di Malaysia ini adalah goodwill ataupun perasaan kekitaan yang sangat kuat dalam menyokong blok bukan komunis dulu. Daripada dulu sampai sekarang. Jadi sekarang dah tak ada lagi kan. Jadi artinya daripada zaman itu dulu Malaysia telah menunjukkan pembangunan yang luar biasa. Yang pada pandangan Obama dan ucapannya di Kairo, dia terpaksa sebut nama Kuala Lumpur dan Dubai sebagai the two most progressive Muslim majority country. Nah, saya tak bayangkan dia memuji ni sengaja memuji. Kalau kita tahu macam mana dia membuat ucapan Obama ni, ucapan itu disiapkan, di-repair, dibaiki berpuluh kali supaya dia bunyi sedap pada dia bercakap. Jadi maknanya apabila dia memilih contoh Malaysia itu, dia serius. Jadi maknanya dalam cakrawala pemikiran beliau itu, Malaysia itu ada tempat khas dari segi sebagai contoh. Dan saya rasa dia mau lihat sendiri. Dia hanya setakat ni aja dengar cakap orang, tengok TV, laporan ahli politik, laporan ahli akademik yang datang. Macam-macam lah buat berita mengenai Malaysia. Kerana berita mengenai Malaysia ni, dua negara ni dah banyak sekarang. Jadi pada saya, dia mau lihat sendiri. Soal ekonomi politik ni memang biasalah bila presiden datang. Apa lagi nak bincang? Ekonomi, politik. Kemudian mungkin hal-hal sosial yang lain. Tapi yang lebih penting lagi dorongan itu apa? Pada saya motivasinya, motivasi pribadi dia itu yang kuat. Yang saya anggap bagaimana dia menangani masalah Islam, negara majoriti Islam. Saya rasa lain. Tidak ada, saya tak boleh bandinglah dengan Presiden Bush ke, even malah Clinton pun saya tak boleh bandingkan asosiasi beliau dengan Islam. Walaupun ada orang kata memang mereka menyokong Yahudi, Israel dan sebagainya. Tapi Obama ada ruang untuk masyarakat Islam itu. Ada sesuatu yang istimewa terhadap Obama. Dan seperti yang Prof cakap dari awal pembukaan kata tadi tu, Barack Hussein Obama. Jangan lupa. Segi nama tu mungkin Prof boleh ceritakan sedikit. Sebab tak ramai orang tahu yang pasal nama penuh Barack Obama. Sebabnya ayahnya itu ialah orang dari Kenya yang beragama Islam ataupun yang pernah dikatakan menganut agama Islam. Tetapi yang lebih penting ini, dia bila memberi nama anak itu, dia memberikan nama Husin itu. Itu nama Arabic name kan. Jadi pada saya ini menarik kerana ini menunjukkan bahawa dia itu dari segi genealogi atau keturunan asal usulnya ada unsur-unsur kekeluargaan yang diwarisinya. Jadi itu warisannya. Semua kita tak pernah tengok orang mengeja Obama H. Barack H. Obama. Saya tak pernah tengok seorang orang mengeja. Dia terus Barack Obama, Barack Obama. Pada saya H itu jangan digugurkan. Mana lepas ni media Malaysia kena letak H kat depan. Kena letak. Barack Hussein Obama. Barulah orang Malaysia faham. Oh, dia ada nama Husin ya. Cuma kalau Terengganu dia jadi Husin lah. Jadi dia lain-lain sikit lah sebutan itu kan. Tapi Husin. Jadi ini menarik pada saya. Dan orang ramai Malaysia harus tahu bahawa dia ada nama yang kita kenal. Jadi mungkin nama timbangan dia dekat Malaysia harusnya Husin, bukan Obama. Dan juga Prof, kalau kita lihat kunjungan Presiden Amerika Syarikat ini, Obama yang akan datang pada esok. Kalau kita dapat lihat, kalau Presiden Amerika Syarikat ini datang, siapa-siapa saja sebelum ini memang mendapat perhatian dan juga keistimewaan daripada pentadbiran kerajaan sesebuah negara, pemimpin-pemimpin. Tapi di peringkat bawahan,
di sekitar rakyat. Ada juga yang tidak suka, yang menentang. Dan kalau kita ambil terbaru, Korea Selatan, di mana rakyat mereka, segelintir dari mereka mengadakan demonstrasi. Jadi macam mana pandangan Prof terhadap perkara itu? Saya dah lihat macam mana Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia pun ada protes di luar negeri oleh orang Malaysia di luar negeri mengenai hal-hal seperti hal pilihan raya kita, hal ekonomi kita. Jadi pada saya dalam suasana politik dan perkembangan pemikiran rakyat Malaysia sekarang yang bersedia untuk menyatakan apa dia tak puas hati secara terbuka, ini bukan satu keganjilan kepada saya. Pada saya memang saya jangkakan ini berlaku kerana Amerika Syarikat ni mengundang pelbagai imej. Hal agama, hal ekonomi, hal politik, hal ekspor import, hal Yahudi, semua diundang. Dari satu perkataan Amerika Syarikat ni ratusan storyline yang kita boleh bincangkan. Jadi saya tidak menganggap ini satu keganjilan, malah yang lebih hebat sekali dalam blog. Kita tak nampak itu. Jadi kita lihat protes yang di luar ini, yang visual ini, tapi dalam blog protes banyak. Boleh dikatakan dalam blog tu terlampau banyak Memang protes berat sekali. Dan protes itu termasuk dari Amerika juga. Mengatakan mereka tidak harus datang ke Malaysia. Malaysia ini sudah tidak demokrasi lagi. Parti pembangkang tertindas. Jadi macam-macam lah perkataan yang digunakan. Tapi sebenarnya berita ini datang daripada Malaysia. Dan disimpulkan dan repackage di sana dan dikeluarkan. Jadi itu pun menarik pada saya bila saya lihat bagaimana komentar-komentar yang mengatakan, yang tidak menggalakkan Obama datang ke sini. Ini hanya usaha yang sia-sia. Macam-macam lah. Bila saya baca tu, yalah, kadang-kadang tu tak dapat nak elak lah. Kita pun merasa marah juga kan. Kerana rasa saya banyak yang tak benar itu. Tapi yang menariknya itu ialah dulu tidak ada ini. Ben Johnson tu tak ada menerima kenyataan jangan pergi Malaysia. Tak ada. Tapi sekarang keadaan politik Amerika pun berubah. Jadi saya rasa penentangan atau protes ini kita terima sebagai the new normal. Kita normalnya macam mana, tapi now is a new normal. Dia ada istilah dalam sains politik itu dan kajian antarabangsa. The new normal. Kalau nak kata the new mainstream. All perkara yang di luar mainstream dah jadi mainstream. Tapi sebenarnya perkara itu perkara biasa sebenarnya Prof. Perdana Menteri ataupun mana-mana presiden pun pemimpin tidak semuanya 100%. You pergi White House, depan White House tu ada orang berkampung situ. Berbulan-bulan protes. Sebab apa? Lembu dia lepas ke, kerana dia mati ke lembu dia, kena racun ke, environmental issue. You pergi dekat Washington DC, depan White House tu, ada permanent tempat yang kekal untuk orang memprotes. Jadi Obama nampaknya ini bukan sesuatu yang baru. sebahagian daripada pemandangan indah beliau bila mereka melihat daripada White House tu, dia akan nampak orang memprotes. Okeylah, baiklah, kita bagi Prof rehat sebentar untuk kita ada beberapa berita yang perlu kita kongsikan dengan penonton di luar sana. Jadi Prof, saya bagi Prof rehat dulu. Okey. Sebab lepas ni banyak lagi soalan-soalan yang pusingan kedua dan ketiga masih akan Prof. kemukakan. Dan Mirza, kunjungan rasmi Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia antara lain signifikan dengan peranan Malaysia dalam memperbetulkan persepsi negatif masyarakat Barat berhubung agama Islam. Dan ini melihat kepada keterbukaan Obama mengenai Islam dan membuka ruang untuk Malaysia membantu mengubah dakwaan Barat Islam agama yang radikal dan ekstrem. Dan langkah itu juga dilihat sealiran dengan usaha Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang memperkenalkan gerakan kesederhanaan global, dan gerakan itu antara lain menekankan kesefahaman dunia untuk menolak sebarang bentuk keganasan atau ekstremisme. Dan Obama pernah dibesarkan dalam persekitaran masyarakat Islam, terutama ketika tinggal bersama ibunya di Indonesia. Dan seperti yang dikatakan oleh Prof kita tadi, Mirza, dan rekod juga menunjukkan jumlah penduduk Amerika Syarikat yang memeluk Islam semakin bertambah. Dan ini secara tidak langsung membuka peluang pasaran produk halal di Amerika Syarikat, bertepatan usaha menjadikan Malaysia sebagai hub halal terbesar dunia. Dan Mirza, sekali lagi kita bertemu dengan Prof. Kita bagi break dekat Prof sekejap. Kita boleh sambung balik. Prof, boleh, silakan. Tak ada break pun tak apa. Tak ada break pun tak apa, Prof. Baik, Prof. Dan saya kira semua orang sedia maklum bahawasanya
Kuala Lumpur mengamalkan dasar luar yang mementingkan pendekatan sederhana dan berbaik-baik dengan negara luar. Malaysia juga menjadi negara Islam moden, menjadi contoh kepada negara lain, dan malah dalam satu ucapannya di Kairah pada 2009, Obama yang baru sahaja beberapa bulan menjadi Presiden Amerika Syarikat telah mentafsirkan Malaysia sebagai negara Islam yang maju dan progresif tetapi masih mampu mengekalkan ciri-ciri kesederhanaan dan patut dijadikan contoh oleh negara Islam lain. Dan seperti kata Prof tadi, bahawa Obama agak berlainan dengan presiden-presiden yang lain sebab kata apa, sentimental value, boleh saya katakan itu begitu, sentimental value dengan agama Islam dan dengan masyarakat ASEAN, orang kata amat dekat, walaupun waktu itu beliau hanya berusia antara 5 hingga 10 tahun ya Prof ya. Jadi boleh tak saya katakan aspek itu yang menarik perhatian Obama selain orang kata apa, kedatangan beliau ke sini untuk membincangkan masalah-masalah lain, dan adakah antara perbincangan ekonomi dan peribadi seperti Prof katakan tadi, yang manakah satu yang menarik perhatian Obama untuk kunjung ke Malaysia selepas kunjungan beliau pada tahun lepas ditangguhkan? Sebenarnya begini, dia telah melawat Indonesia. Tempat dia dibesarkan selama 5 tahun. Iaitu tahun lalu dia melawat Indonesia. Tetapi dia juga tahu bahawa yang menjadi negara contoh di dunia ini bukan Indonesia. Di kalangan negara Islam ialah Malaysia. Dan dia tahu bahawa Malaysia juga berbahasa Melayu. Dan saya percaya dan ucapannya nanti dia akan mulakan dengan bahasa Melayu. Kalau tak percaya, cuba kita rekodkan nanti. Dia akan mula dengan, tak tahulah saya, dengan bahasa-bahasa Melayunya yang dia fasih, yang masih ringan. Jadi pada saya, saya rasa dari segi pribadi ada elemen curiosity. Maknanya keinginan nak tahu apa sebenarnya hebatnya Malaysia ni. Orang kata begini, John Kerry laporkan begini, Clinton laporkan begini. Tapi saya kena tengok sendiri. Jadi elemen itu mungkin tak terkata dan tak ternyata dalam mana-mana kenyataan akhbar dan kenyataan beliau. Tapi saya percaya sebagai seorang yang pernah datang dan tahu dan kenal, bermesra, dia mahu. Jadi ini yang saya katakan tadi. Apakah dorongan? Saya rasa bukan hanya dorongan politik. Ada dorongan pribadi itu, pengalaman itu. Dan dorongan inilah yang itu sebabnya saya mau panggil dia Husin. Sebab dorongan ini, dorongan keinginan mengenal masyarakat Islam ini sangat kuat pada dia. Kalau tidak ada dalam sejarah Amerika, Presiden Amerika yang bersedia secara terbuka mahu berbicara dengan orang Islam, mengenal Islam dan mengangkat peradaban Islam itu dan menghormatinya dalam ucapannya di Kairo itu. Jadi pada saya, dan memilih Universiti Al-Azhar untuk dia bercakap. Kerana menunjukkan betapa signifikannya Islam dalam dunia intelektual di peringkat global. Jadi saya tidak mahu memperkecil dan memperlecehkan aspek itu. Pada saya itu aspek itu penting yang menunjukkan kelainan Obama kalau dibandingkan dengan presiden lain. Baik, Obama memerlukan lawatan ke 4 negara ASEAN, iaitu bermula Jepun, Korea Selatan, Kuala Lumpur dan Filipina. Tetapi Obama tidak memasukkan China sebagai satu negara yang bakal dilawati. Malah ada penganalisis yang mengatakan bahawa Obama sebenarnya mengelak untuk ke China. Jadi apa pendapat Prof? Saya rasa kalau dia nak ke China, dia akan hanya ke China. Dia tidak akan masuk ke negara-negara lain untuk memberi secara protokol hormat kepada China. Jadi pandangan-pandangan mengenai beliau membelakangkan China itu tidak benarlah pada pandangan saya. Malah pada saya, penghormatan yang harus diberi oleh Obama itu adalah dia sendiri pergi ke China. Untuk ke China saja. Sebab banyak sangat betapa pandangan ataupun kata-kata di luar sana yang cuba mengaitkan kenapa Obama tidak ke China. Adakah disebabkan sesuatu? Jadi seperti Prof cakapkan tadi, bahawa ia merupakan satu negara yang kata apa, perlu diberi penghormatan oleh Obama ini tanpa diikuti oleh negara-negara lain. Jadi adakah Obama akan mengadakan lawatan? Kalau dilihatkan kepada negara-negara yang beliau telah lawati, adakah Obama akan melakukan lawatan ke China dalam masa terdekat ini? Saya rasa tidak tahun ini. Dia mungkin melihat keadaan-keadaan
ketenteraman. Itu sebabnya masa dia di Jepun baru-baru dia mengisytiharkan sokongnya terhadap negara Jepun yang tentang pulau-pulau yang diperakukan atau diinginkan oleh China itu. Jadi dia akan melihat satu keadaan ketenangan mesti berlaku. Sebabnya jangan lupa, kita jangan ingat mereka bermusuh dengan China. Tak betul. Itu yang orang kata ramai sangat pandangan-pandangan di luar sana menganggap ada permusuhan antara kedua negara. Saya bagi contoh. Mereka bersaing tapi tidak bermusuh. Kenapa? Amerika mempunyai hutang yang cukup banyak. Negeri China dan Arab membeli hutang itu. Mengapa mereka nak beli hutang orang? Kerana mereka tahu Amerika yang miskin akan menyebabkan ekonomi mereka merudum kerana dia mengekspor sebahagian besarnya kepada Amerika. Begitu juga di Saudi. Sebagian besar kekuatan tenteranya dalam berdepan dengan Israel datangnya dari Amerika. Kita tahu Israel pun Amerika juga. Jadi pada saya persaingan itu lebih kita harus perhatikan daripada permusuhan. Tapi memang ada perlawanan sengit lah bila bersaing. Mungkin kata perlawanan yang sihat antara kedua negara, bukannya menimbulkan keadaan yang tidak elok. Ya, sebabnya begini. Dari segi ketenteraan dan politik, ada satu kenyataan pada tahun 1944 dibuat oleh salah seorang pemerhati politik di Amerika, mengatakan bahawa Amerika ini hidup oleh kerana adanya permanent war economy. Permanent war economy maksudnya selagi ada perang dalam dunia ini ekonomi mereka terror. Sebabnya dia banyak buat senjata, jadi banyak pekerjaan. Jadi kita baru-baru ni mendengar Amerika nak order 35 biji. Berbilion harga kapal pesawat serangan yang daripada tentera udara. Tak ada dibeli kat mana? Mesti beli kat Amerika. Jadi jangan lupa Amerika inilah negara yang selama ini sangat beruntung kalau ada peperangan di seluruh dunia. Dia belanja 900 bilion untuk Afghanistan. 900 bilion itu bukan maknanya Amerika berbelanja saja, tapi dia menyediakan kapal, menyediakan macam-macam yang menyediakan pekerjaan. Jangan lupa industri ini perlukan pekerja. Dan pekerja itu bukannya pekerja biasa. Pekerja yang high end sebabnya senjata-senjata yang sophisticated. Hanya mungkin kepakaran. Jadi dari segi ketenteraan dan senjata, China tak boleh lawan. Persaingan tu tak ada persaingan. China ni 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Kapal, dia punya kapal peperangan dia pun yang di recon punya kapal. Daripada Rusia atau Ukraine tak silap saya. Jadi baru satu. Mereka ada 19 ke 20. Jadi bila orang kata dia akan berperang, saya kata susah sikit lah. Sebab apa? Dia ada 15 kapal terbang, yang tu satu je. Macam mana nak lawan? Satu. Tapi dari segi ekonomi, Amerika memang menghadapi kelemahan yang sangat genting sehingga Senate Parti Republik ni, Parti Republikan ni, dia akan menentang habis-habisan segala polisi Obama ini. Sehingga hampir membangkrupkan Amerika. Jadi kita mesti lihat, kalau orang Amerika dari segi domestiknya, ekonominya, pekerjaan tak ada, susah. Obama akan menghadapi isu yang susah. Jadi apa yang berlaku ialah untuk Obama mencari jalan bagaimana pekerjaan-pekerjaan ini boleh datang kembali ke Amerika Syarikat. Itu salah satu strategi beliau. Jadi kalau negara kita heboh nak meningkat ekonomi supaya menjadi ekonomi yang maju dan sebagainya, satu ketika nanti harga buruh kita akan jadi mahal. Bila jadi mahal, murah balik di Amerika. Jadi ini yang percaturan yang kita kena lihat. Memang dari segi persaingan dan sebagainya memang betul lah, saya tak nafikan. Tapi ada perkara-perkara dalaman di Amerika yang kita kena perhatikan. Kerana dasar luar Amerika itu ada kaitannya dengan dasar dalam negeri. Bukannya dia terpisah. Perlunya pekerjaan di Amerika Syarikat dengan lebih banyak, maka memerlukan pelaburan industri-industri itu dibawa balik ke Amerika. Yang boleh dibawa pulang itu. Jadi kalau kita dengar perbincangan Parti Republikan menjanjikan bahawa kalau kita menang dulu jadi presiden, kita akan bawa balik semua pekerjaan ke Amerika Syarikat supaya orang-orang masyarakat ini ada pekerjaan. Tapi terlalu mahal harga buruh, susahlah. Jadi di China
Macam kita di Malaysia, kita tak ada lagi menghasilkan microchip. Sebabnya China boleh menawarkan buruh yang lebih murah. Jadi itu yang saya bayangkan. Kalau ekonomi Amerika Syarikat ini adalah polisinya di luar negeri ini adalah berkait dengan ekonomi dalam negeri. Jadi kadang dia tahu bahawa semua negara dalam dunia ni nak ekspor barang ke Amerika. Saya beri satu contoh. Amerika ni mengawal ekspor dari luar negeri ke dalam ke Amerika. Katakanlah dia nak membeli 1 juta televisyen tahun ini atau 100 juta televisyen. Mungkin 20% Jepun, 30% daripada Korea, kemudian ada tempat lain kan. Tapi tak semua kota itu boleh, bisa dibagi kota pada Malaysia, dia boleh hantar 3 je televisyen atau 30 je. Siapa nak hantar yang 70 lagi? Di sinilah China akan memiliki kesempatan. Memain peranan di situ. Memain peranan. Kalau tak cukup kota tu, okey. I jual daripada you jual pada Amerika. Apa salahnya dalam perniagaan? Kita tahu. Jual atas, jual. Jadi pada saya, ini yang saya katakan, bukan permusuhan. Persaingan. Dalam ekonomi ini bersainglah. Jadi saya lihat ini dari satu segi sihat. Tapi orang nak melihat sensasi kan. Bahawa ini akan menyebabkan pergaduhan, perang dunia ketiga. Saya kata, Amerika perang tempat lain mau, tempat dia tak mau. Sebab apa? Dia mau ekonominya bagus. Baiklah, itu dia tadi penjelasan yang diberikan oleh Prof mengenai perbandingan Amerika Syarikat dan juga China dari segi ketenteraan dan juga ekonomi. Masing-masing mempunyai kekuatan dan juga sedikit kelemahan. Baik, Prof, seketika nanti kita akan berbicara mengenai Trans-Pacific TPP. Dan sebelum itu kita bersambung kepada laporan berita ini yang boleh kita kongsikan kepada anda sedikit, dan kita akan kembali kepada Prof sebentar saja lagi. Jepun adalah negara pertama yang dikunjungi Presiden Barack Obama dalam rangka lawatan 8 hari beliau ke 4 negara Asia sebenarnya. Dan pagi tadi Presiden Amerika Syarikat itu mengakhiri lawatan 3 harinya ke Tokyo, Jepun, dan beliau akan meneruskan lawatannya ke Seoul, Korea Selatan sebelum ke Malaysia dan Filipina, Darul. Dan malam tadi Presiden Barack Obama menghadiri jamuan negara di Istana Maharaja bersama dengan Maharaja Akihito dan Maharani Michiko. Dalam ucapannya, Presiden Obama berkata Amerika Syarikat dan Jepun akan sentiasa bersama dalam keadaan susah dan senang sebagaimana yang dilakukan 3 tahun lalu, iaitu ketika tsunami melanda negara matahari terbit Jepun. Kita dengarkan sedikit apa yang boleh dikongsikan di sini. As when Japanese baseball players help propel America's teams to victory, and we stand together in moments of difficulty and pain, as we did 3 years ago. Your Majesty, we will never forget how in those trying days you spoke from this palace directly to the people of this nation. And I would like to conclude by recalling the spirit of your message then, because it also remains our wish tonight for the friendship and alliance between our two peoples. May we never give up hope, may we always take care of each other, and may we continue to live strong for tomorrow. Hari sama pada majlis jamuan negara itu ialah Putera Mahkota Jepun, Putra Naruhito, dan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe. Dan pagi tadi sebelum menamatkan lawatannya ke Jepun, Presiden Obama sekali lagi bertemu dengan Maharaja Akihito dan Maharani Michiko di sebuah hotel di Bandaraya Tokyo yang terletak tidak jauh dari Istana Imperial. Dan pesawat yang membawa Presiden Obama, Air Force One, kemudiannya berlepas ke Seoul, Korea dan meneruskan lawatannya ke negara itu hari ini. Dan esok Presiden Obama dijangka meneruskan lawatannya ke Kuala Lumpur sebelum ke Manila. Dan sebelum menamatkan lawatannya ke Jepun, Presiden Barack Obama turut mengeluarkan kenyataan bersama berkenaan keselamatan dan perdagangan kedua-dua negara. Dan kenyataan itu dikeluarkan Presiden Obama sebelum beliau menaiki pesawat Air Force One untuk berlepas ke Seoul, Korea Selatan. Dan kenyataan bersama itu menyebut bahawa Amerika akan mempertahankan Jepun dalam pertikaian wilayah antara Jepun dan China. Dan kenyataan itu juga menyebut Amerika dan Jepun akan meneruskan kerjasama ke arah hubungan perdagangan dua hala.
Amerika dan Jepun juga berkongsi kebimbangan berhubung zona pertahanan udara China di Laut China Selatan dan menegaskan kepentingan dalam membina hubungan lebih erat dengan Beijing. Presiden Obama dan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe telah mengarahkan pegawai-pegawainya membuat tindakan terakhir untuk mencapai kata sepakat bagi perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Tetapi Menteri Ekonomi Jepun Akira Amari memberitahu wartawan bahawa usaha itu masih tiada perkembangan. Dan sementara itu Zara, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama pagi tadi tiba di Pangkalan Tentera Udara Osan, Korea Selatan selepas mengakhiri kunjungan rasminya ke Jepun malam tadi, dan ini adalah lawatan kedua Obama ke Republik Korea selepas lawatan pertama pada November 2009. Isu nuklear semenanjung Korea Pyongyang dijangka menjadi topik utama dalam agenda pertemuan Obama dengan Presiden Korea Selatan Pak Yoon Hee yang berlangsung petang ini. Isnin lalu, Korea Utara mengecam lawatan Obama ke Asia dan menyatakan hanya akan memuncakkan konfrontasi isu nuklear. Dan awal bulan ini, Pyongyang mengatakan masyarakat dunia perlu tunggu dan lihat sebagai reaksi kepada pertanyaan berhubung maklumat terbaru ujian nuklear Korea Utara dan Korea Selatan ketika ini berhadapan. Terjadi feri karam yang mengorbankan lebih 300 nyawa yang kebanyakannya pelajar sekolah tinggi. Terjadi berlaku pada 16 April lalu dan Obama Khamis lalu menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa feri karam dan berjanji akan membantu dalam misi menyelamat mangsa. Baik, bersama kita lagi dengan Profesor Ulong untuk membincangkan mengenai topik kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah sementara tadi, Prof, saya dah cakap pasal TPPA. Dan untuk meneruskan persoalan ini, saya nak baca sedikit kenyataan. Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA atau Perjanjian Perdagangan bagi mengurus perdagangan, mempromosi pertumbuhan dan menyepadukan ekonomi serantau di Asia Pasifik. Ada yang menyatakan kehadiran Obama adalah untuk memuktamadkan perjanjian itu. Dalam satu taklimat, Penasihat Keselamatan Kebangsaan Obama, Susan Rice, berkata TPPA menjadi fokus utama dalam usaha untuk meningkatkan dagangan di rantau Asia Pasifik. Dan Prof, mungkinkah ia amat penting bagi Amerika Syarikat mendapatkan sokongan Malaysia dalam menjayakan TPPA kerana tahun depan Malaysia akan menjadi pengerusi sidang kemuncak ASEAN serentak dengan penubuhan komuniti ASEAN. Dan komen Prof. Sebenarnya TPPA ini dalam satu ketika ianya dianggap tidak bermasalah. Tetapi ada pihak di Malaysia dan juga di negara-negara lain telah menggunakan perkara ini sebagai batu loncatan untuk mengkritik apa saja yang kerajaan buat. Itu memang ada. Sehingga menuduh bahawa kita akan hilang kedaulatan oleh kerana TPPA. Saya punya hujah, dalam dunia globalisasi dan kapitalisme, sovereignty dari segi ekonomi itu sudah lama tidak ada. Kerana kita bertaruh masa depan, keuangan dan sebagainya, bukan kepada ekonomi negara saja, tapi pada ekonomi lain. Kerana kita bergantung, saling bergantungan. Itu tak dapat dielakkan. Kita kalau tidak ada pelaburan modal di Malaysia, macam mana kita nak maju? Dan kita sendiri kalau tidak boleh menjual barang-barang kita di tempat lain, bagaimana keadaan ekonomi kita? Jadi keadaan kebergantungan dalam dunia kapitalis dan dalam suasana globalisasi ini memang wujud. Jadi terpulanglah. Kalau dari segi ekonomi, kita bergantung sekarang ini mungkin hanya 50% yang kita hasilkan beras kita untuk makan. Apakah bermakna kita telah mengorbankan kedaulatan kita kerana kita tak tanam padi lagi? Kerana keputusan itu keputusan ekonomi. Kerana lebih murah beli daripada menanam. Jadi kadang-kadang saya dengar orang yang berbincang dalam ini sama ada terlalu politik atau terlalu keekonomian. Sebenarnya mereka membuat kajian ini yang lebih baik kalau mereka berfikir dari sudut ekonomi politik. Di mana setiap keputusan ekonomi ada implikasi politik dan sebaliknya. Jadi TPPA ini saya menganggap iaitu satu cara di pihak Amerika untuk mengumpulkan negara-negara yang berdagang dengannya. Kerana ada negara yang tak dimasukkan dalam itu. Okey.
negara-negara yang berdagang dengannya yang dianggap, kerana kita tahu bahawa Malaysia ni dan Amerika ni, Malaysia top 20 partner dalam perdagangan. Dalam banyak hal. Sama ada primary industry, secondary industry, service industry, tertiary industry, kita ni selalu top 20 dalam perdagangan dengan Amerika. Jadi saya rasa mereka akan memilih negara-negara tertentu untuk menjadi partner dalam Trans-Pasifik ini. Dan ada juga yang memberi komen dan juga mendakwa, dan Mirza seperti saya baca dalam laman sosial, TPPA ini tidak telus, di mana kalau kita lihat hanya memberi kelebihan kepada negara-negara besar. Contoh kalau jual beli barang kan, sudah tentu brand yang diorang miliki, yang negara luar miliki ini, negara besar ni begitu kuat, dan katakan kita nak buat produk kita dan mungkin orang luar tak nak beli produk kita dan hanya memberi keuntungan kepada negara-negara yang berkuasa besar ini sahaja. Soalnya sudah berlakukah ini? Belum. Sudah berundingkah? Sedang. Jadi saya merasa ini macam prophet of doom lah, macam ramalan bomoh pakai kelapa ni kan, lebih kurang. Meramalkan benda yang belum berlaku, malah laporan cost benefit analysis yang dijanjikan oleh Datuk Mustafa Muhammad, kita belum lihat pun. Jadi pada saya, kerisauan tentang TPPA ni, ada kerisau yang masih lagi belum berasas kerana teks ni pun kita tak tahu dengan jelas apa kandungan. Jadi saya pun tak berani nak mengkritik ni kerana berbohong namanya. Bukan mengkritik, berbohong. Tapi kita tak tahu. macam pandangan saya pula Prof, ini merupakan satu platform untuk kita memperkenalkan produk-produk kita juga kepada negara-negara luar. Kita juga boleh mengambil kesempatan. Jadi kita kena fikir balik. Adakah ini perlawanan atau persaingan? Ataupun kita ada yang boleh untung dan dia pun ada boleh untung. Win-win, macam mana kita nak buat? Jadi saya rasa ini terpulang kepada lensa kita melihat TPPA ini. Kalau kita melihat dari sudut ini adalah satu yang negatif, kita akan cari yang negatif itu. Tapi mana perjanjian perdagang yang tidak ada rugi dan untung? Setiap perjanjian perdagangan antara katakan Malaysia dengan Indonesia, dua-duanya buat kelapa sawit. Dua-duanya berniaga kelapa sawit. Tapi ternyata oleh kerana kemampuan Malaysia menghasilkan produk kelapa sawit ini yang sesuai dengan kualiti yang diingini oleh negara maju, maka banyaklah laku yang Malaysia punya. Apakah ini berarti kita bermusuh dengan Indonesia? Tidak. Malah kita bekerjasama dengan Indonesia, saling membantu dalam hal ini. Jadi pada saya ini sangat penting bila kita melihat TPPA ini bukan hanya one way tau. Dua-dua. Cuma orang kata, oh lebih pada dia, kurang pada kita. Saya nak dengar detail dia apa dia. Sekarang ni, the devil is in the detail. Not in the big theory. So, biar kita dengar apa detailnya. Itu sebabnya cost benefit analysis CBA itu yang sedang diusahakan itu untuk tiap-tiap bahagian tu kita perlu tahu. Jadi boleh dikatakan beberapa kabar angin sebelum ini yang mengatakan kehadiran Presiden Obama ini sebagai cubaan memberi tekanan kepada Malaysia untuk menandatangani perjanjian ini. Adakah benar ataupun cuma kabar angin disebarkan oleh setengah pihak yang tidak suka akan perjanjian TPPA ini? Saya rasa tidak ada masalah kalau dia bincang dan dia menyatakan silalah sokong. Itu je. Cuma pendapat pendapat. Dia bukan tunjuk ni sign, tolong sign, setuju. Itu lain. Tapi kalau dia kata can I put my case? Dia kata bolehkah saya bentangkan pandangan saya tentang ini? Mengapa kita dengarlah. Biasa dalam perundingan perdagangan ini biasa. Dia bukan datang dengan machine gun datang dengar cakap saya. Bukan begitu. Saya rasa kadang-kadang image Amerika tu kita gerunkan imej itu sehingga kita merasakan terlalu kerdil maka kita tidak boleh berunding. Saya rasa tidak begitu. Hilang kebaikan. Ya, kerana dalam kecil-kecil kita ni pedas-pedas, kecil-kecil cili padi kita orang. Ada kekuatan kita. Kalau tidak, mengapa dia harus datang ke sini? Sebab saya ingatkan, Malaysia ni masih lagi merupakan salah satu partner bisnes Amerika top 20. Apabila Prof berkata sebegitu, dia berkaitan dengan persoalan yang kami tanyakan. Walaupun Malaysia sebuah negara kecil tidak mempunyai kekuatan dari segi ekonomi dan ketenteraan yang ketara, namun pengaruh Kuala Lumpur dalam ASEAN maupun OIC begitu ketara, Prof. Malah dalam ASEAN juga negara paling berpengaruh. ASEAN juga boleh menjadi kuasa ekonomi yang besar dan mampu mempengaruhi China dan Jepun. Apakah
faktor ini juga yang menyebabkan Amerika Syarikat Obama untuk hadir? Pakar-pakar pengajian Asia Tenggara di Amerika. Saya baru bertemu beberapa orang daripada mereka yang datang ke sebuah conference yang saya anjurkan dalam tempoh 3-4 hari lalu. Mereka mengatakan Malaysia is a middle power. Dia tak super power, no power pun tidak. Jadi maknanya dia middle power. Middle power tu mempunyai kuasa merunding, menjadi facilitator. Jadi dalam ASEAN, Malaysia adalah sebuah negara yang dihormati. Dan saya rasa inilah yang saya harap akan dilihat hasilnya. Karena di sebalik lawatan Malaysia itu ada agenda ASEAN. Okey. Jadi seperti yang kita maklum, kita masih lagi dalam misi pencarian MH370. Ya. Sebenarnya umum tahu, dan hari ini sudah masuk hari ke-49 kalau tak silap. Jadi bagaimana Prof melihat bantuan aset yang mungkin dan akan ataupun telah dihulurkan oleh Amerika Syarikat ini dalam pencarian MH370 ini mengukuhkan lagi hubungan antara kedua negara? Di samping itu, orang kata apa, menindas segala tumahan-tumahan yang dilemparkan oleh negara-negara ataupun orang-orang perseorangan. Sebenarnya penglibatan Amerika Syarikat dalam mencari MH370 ni dari awal lagi mereka sudah terlibat. Cuma kita tak dapatlah nak kira 2%, 3%, 80%, tapi senantiasa konsisten dan makin meningkat sehingga kita menggunakan segala laporan satelit mereka, laporan radar mereka, kita gunakan aset mereka, kapal USS Kidd yang datang baru minggu lalu datang ke Kelang, Port Kelang. Jadi usaha sama ni sudah ada. Dan kapal terbang yang hilang itu pun Boeing 777 buatan Amerika Syarikat. Enjinnya Rolls-Royce. Jadi pada saya kita tak dapat menidakkan sumbangan Amerika. Dan mungkin bila Obama datang dalam ucapannya, kalau di Korea dia menyatakan kedukaannya dan belasangkawa beliau terhadap kapal dan feri yang tenggelam, saya percaya dalam ucapan ini ada satu baris nanti mengatakan saya merasa bagi pihak rakyat Amerika ingin menyampaikan rasa duka cita dan simpati terhadap hilangnya pesawat MH370 pada keluarga. Saya percaya dia akan menyatakan ini juga. Jadi dari segi itu saya tak melihat kita tidak ada kerjasama. Kita memang kerjasama rapat dengan Amerika. Kerana Amerika lah mempunyai teknologi yang tercanggih dunia dari segi angkasa lepas dan sebagainya, satelit. Dan mungkin juga dengan pelibatan Australia dan juga Australia Frontiers dalam membantu kita mencari MH370 hasil daripada perbincangan di antara Amerika Syarikat. Sebab kalau kita lihat dua negara utama yang membantu Malaysia ini juga merupakan rakan rapat kepada Amerika Syarikat. Ya, yang penting begini, Australia itu sebenarnya ialah pengkalan untuk keselamatan Amerika Syarikat. Ada satu tempat tu namanya Pine Gap di Australia. Itu adalah tempat satelit, pengesan satelit Amerika. Tapi di Australia. Dan Australia Selatan itu, atau South Australia dan Adelaide itu merupakan tempat yang menghasilkan strategic technological advancement dari konteks militeri Amerika. Di situ yang paling besar. Orang semua ingat di Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya di Australia. Di Australia Selatan. Jadi pada saya, pelibatan Australia dalam mencari MH370 is a natural process yang mengaitkan dia dengan Amerika sekaligus. Kerana kemudahan-kemudahan itu adalah untuk kemudahan yang dibina oleh Amerika Syarikat di Australia. Cuma kita tak sebut dalam soabar kita. Tapi kalau kita study, kita Google apa itu Pine Gap, PINEGAP, kita akan tahu jawapan. Di mana kekuatan Amerika menguji bom atom. Semuanya di Australia. Jadi orang tak tahu itu. Dan pelibatan secara tidak langsung Amerika Syarikat membantu dengan menggunakan kemudahan fasiliti yang ada di Australia itu disediakannya di Australia. Biasanya tak ramai orang tahu sebab selalunya kita akan menyebut Australia dan di sebaliknya tempat tersebut adalah milik Amerika Syarikat. Ya. Perjanjian dengan Amerika itu cukup kuat kerana di Pasifik, di Asia. Seperti juga Pulau Garcia. Penting di Lautan Hindia. Kalau di Asia Tenggara, di mana? Filipina. Kalau Lautan Pasifik di mana? Di Australia. Amerika ada di mana-mana. Jadi ini yang harus kita perhatikan sebagai petanda pergerakan keselamatan dan kekuatan tentera Amerika itu untuk kepentingan beliau atau untuk Amerika dan juga untuk keamanan dunia. Itu yang saya lihat
pentingnya dalam MH 370 ini ialah kuasa-kuasa besar dan kuasa-kuasa politik dan tentera yang kuat itu, kerana dalam mencari ini bukannya pihak swasta, tentera semua. Di Australia tentera, Malaysia pun tentera. Akhirnya ini adalah seperti operasi peperangan. Tapi dia bukan memerangi orang lain, mencari benda hilang. Jadi operasi tentera mencari benda hilang. Itu pada orang kampungnya lah. 26 negara terlibat secara langsung dalam operasi ini. Mana ada pesawat kapal terbang swasta? Tak ada. Semua tentera. Jadi maknanya jangan lupa, selagi ada tentera, selagi itulah terlibatnya Amerika. Semua kapal terbang Orion tu buatan Amerika. Jadi pada saya ini, dan Rusia pun ada terlibat dalam ini, membantu. Korea, Jepun semua mengantar kapal terbang Orion. Kapal terbang Amerika lah. So, jadi pada saya keseluruhannya, kehadiran Amerika dalam MH370 itu tidak dapat dinafikan. Pada hari pertama pencarian MH370. Jadi, selain itu, apakah pengiktirafan terbesar yang pernah Malaysia terima dari Obama ataupun Amerika Syarikat sendiri, yang terbesar sepanjang hubungan antara Amerika dan Malaysia? Yang penting sekali ialah apabila dia menyatakan Malaysia itu adalah model negara Islam majoriti. Kalau pada saya itu adalah satu pujian dan juga sanjungan terbesar. Datang dari seorang presiden yang sangat berkuasa. Tapi saya tak peranjat juga sebab George Bush pun kata begitu. Jadi artinya seluruh penasihat ekonomi dan politik di Amerika Syarikat, pakar-pakarnya di Woodrow Wilson Institute, the International Foreign Relations Committee, dia tahu Malaysia is a successful, itu negara Islam majoriti yang berjaya, yang moderate, sederhana dan harus dijadikan contoh. Itu je 5 perkataan. Malaysia negara Islam moderate yang harus dijadikan contoh. Jadi itu pengakuan yang cukup besar. Pengiktirafan tertinggi dan pengiktirafan kejayaan Malaysia itu. Kerana bukan semua orang boleh dapat label itu. Dan bukan semua negara mendapat pengiktirafan daripada sebuah negara yang besar, boleh dikatakan sebuah negara kuasa besar. Dan kita berikan ruang kepada Prof untuk berehat seketika. Boleh, Prof? Boleh. Kita pergi kepada laporan seterusnya. Mirza? Yang kunjungan Presiden Obama mencatat sejarah sebagai pemimpin tertinggi Amerika Syarikat yang kedua berkunjung ke Malaysia selepas Presiden Lyndon Johnson 5 dekad lalu, dan wartawan Malavili Meganathan mengimbau inisiatif yang dirintis Presiden Lyndon Johnson 48 tahun lalu yang turut mengunjungi tanah rancangan Felda Negeri Sembilan. Saya tahu yang ini memang Prof memang suka. Dan sehingga nama tanah rancangan itu ditukar bagi mengambil sempena nama beliau. Kita saksikan, Prof. Pertama kali Malaysia menerima kunjungan Presiden Amerika Syarikat ialah pada era kepimpinan Tunku Abdul Rahman pada 1966. Kunjungan Presiden Amerika Syarikat ke-36, Lyndon Baines Johnson, membuka dimensi baharu hubungan Kuala Lumpur-Washington yang lebih erat. Para penganalisis melihat kunjungan ketiga itu didasari tanda terima kasih Amerika kepada Malaysia yang menyokong gerakan anti-komunis di Asia Tenggara. Yang pada waktu itu pembangunan luar bandar sedang rancak dijalankan oleh bapa pembangunan luar bandar kita, Tun Abdul Razak. Bila LBJ melawat Felda, ia merupakan satu bentuk simbol lah, simbol terhadap pembangunan luar bandar. Background setting lawatan itu juga perlu ditekankan. Kalau kita tengok, Johnson waktu itu melawat pada kemuncak Perang Vietnam untuk membendung pengaruh komunisme di negara-negara rantau Asia Tenggara khususnya, termasuk Malaysia. Tanah rancangan Felda yang dikunjungi Presiden Amerika Syarikat ke-36 itu ialah Felda Labu Jaya yang kemudiannya dinamakan Felda LBJ sebelum dikenali sebagai Kampung LBJ. Bagi bekas peneroka Felda LBJ, lawatan Presiden Johnson ketika itu cukup bermakna dan meriah. Ia diibaratkan pengiktirafan bagi generasi peneroka dan suntikan semangat untuk mengecapi kemajuan yang dinikmati sekarang. Umur 18 tahun masa itu. Kita seminggu sebelum Johnson datang,
helikopter dah masuk dah. Semangat untuk terus bekerja dan kuat untuk menaikkan taraf hidup itulah. Macam Presiden Johnson datang, dia banyak bagi kita semangat. Tempat kita bertambah maju. Tengok sekolah kita dibantu. Dia beri nama LB Johnson. Tak bangga ke kita cakap kan. Lawatan Presiden Obama hujung minggu ini lebih bermakna kerana pemimpin Amerika Syarikat itu mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang moden lagi progresif. Tahun 1966 cukup signifikan bagi penduduk ataupun bekas peneroka di kampung LBJ ini kerana menerima kunjungan Presiden Lyndon Johnson. Dan kini lebih 4 dekad lamanya, kehadiran Presiden Amerika Syarikat Barack Obama dijangka terus mengukuhkan hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dengan Washington selaras dengan lanskap sosiopolitik dunia kini. Laporan melalui Meganathan dan juru kamera Azra Zubair untuk Berita TV RTM. Itu dia tadi berkenaan orang kata apa sempena nama Tanah Felda, dan masa visual tu ditayangkan, tengok Prof sebelah saya ni pun sengih-sengih siap dia cakap ni kat situ, ni kat sini. Mungkin Prof ada cerita nak ada kongsikan mengenai kenangan di Felda tersebut. Saya begini, saya dulu buat penyelidikan di beberapa kawasan Felda, membandingkan kawasan kampung yang terancang, kampung Melayu yang terancang dan yang tidak terancang. Masa itu bukan di Felda, saya buat kajian di Kampung Soeharto. Berbanding dengan Gedangsa. Jadi menarik. Jadi bila saya sebut tentang LBJ ini, saya teringatlah Kampung New Zealand, Kampung Soeharto. Jadi kita ni suka bagi nama pada kampung bila ada orang besar dunia melawat. Jadi Obama ni apa kita nak bagi? Roti Obama? Ni kita kena fikirlah. Jadi sekarang ni saya jangan memikirkan apakah benda yang kita nak kaitkan dengan Obama ni. Jadi selepas saja kata apa Presiden Lyndon Johnson ke sana, ke Felda, orang kata Felda LBJ. Yes. Apakah perubahan yang ketara masa tu? Mungkin ramai yang orang kata terlepas pandang digunakan nama LBJ. Begini, masa LB Johnson datang, ada Perang Vietnam. Perang Vietnam itu, sebahagian daripada strategi Amerika ialah untuk membantu pembangunan ekonomi rakyat Malaysia ini supaya tidak jadi komunis. Atau tidak menyokong komunis. Kerana ketika itu, darurat baru habis. Darurat habis tahun 60, 30 Julai. Dia datang 66, 3 tahun selepas Malaysia dibentuk. Jadi saki-baki komunis tu masih ada lagi. Jadi yang dirisaukan itu ialah Vietnam itu. Jadi bantuan dari Bank Dunia terhadap Malaysia bukan hanya untuk pembangunan Felda, tapi juga pembangunan mudah, projek tanam padi 2 kali setahun. Kemudian di Kelantan. Jadi banyak pembangunan yang melibatkan Amerika. Salah satu badan yang penting ketika itu namanya Agricultural Development Council New York. Mengapakah majlis pertanian ni ada di Malaysia? Kerana apa? Kerana kita bergantung pada beras, pada padi, dan kita banyak menghasilkan padi. Jadi dia bantuan-bantuan ini adalah bertujuan untuk memastikan rakyat Malaysia ini tidak jadi miskin dan jatuh tak ke pengaruh parti komunis ataupun pemikiran komunis. Jadi itu dia kesan lawatan dia. Sekarang Obama, dia datang, apa sebenarnya harapan orang Malaysia terhadap Obama? Apakah yang dapat dilakukan? Pada saya lihat yang penting kehadiran Obama inilah untuk melihat kekuatan Malaysia ini sebagai negara yang boleh menjadi pendamai bangsa Moro. Itu antara bukti yang... dia menjadi pendamai dan juga boleh memastikan keamanan berterusan di kawasan ini. Prof, kita hanya berbaki 1-2 minit lagi dan mungkin Prof sebagai penutup bicara, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Prof ingin sampaikan kepada penonton. Saya sebenarnya ingin menyatakan rasa duka cita dan juga belasangkawa terhadap keluarga ahli-ahli, sama ada dalam pesawat
MH370, rakyat Malaysia atau bukan rakyat Malaysia, kerana saya rasa inilah tragedi yang paling besar untuk setiap keluarga. Dan hanya orang yang kehilangan ahli keluarga memahami penyiksaan dalam perasaan dan jiwa mereka. Dan untuk itu saya bersama-sama mengingat dan memperingat mereka selalu. Dan itulah yang saya pentingkan bila saya memikirkan dan menganalisis mengenai MH370. Okey. Baik, rasanya kita ada menerima arahan kerana kami mungkin akan ke Perth bersama Hani Muhili di sana. Mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan bersama kami di sini. Dan sebelum itu ya, pesawat penumpang Virgin Blue dari Australia dipercayai dirampas dan dipaksa mendarat di Bali, Indonesia. Dan kita akan mengetahui perkara ini bersama Hanim. Dan sekarang ini kita masih lagi menunggu isyarat untuk panggilan. Dan sebelum itu kita kembali kepada Prof. Dan tadi kita berbicara mengenai kedatangan Obama dan mungkin kita masuk sedikit mengenai MH370 ini dan bagaimana Prof melihat sendiri MH370 insiden yang tidak pernah berlaku di mana-mana sejarah dunia penerbangan sampai sehingga hari ini tidak lagi dijumpai pesawat berkenaan. Ya, hari ke-49. Ya, saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa dan mengundang pelbagai konspirasi teori dan itu tak dapat dielakkan kerana kalau kemalangan yang paling teruk sekali berlaku ialah terhadap pesawat Air France daripada Rio de Janeiro ke Perancis dulu di tengah-tengah lautan utara. Pada saya kehilangan ini ada 3-4 hikmah dia. Pertamanya memberi Malaysia satu peranan yang sangat sukar tetapi menguji kemampuan pemimpin kita. Kemampuan kepimpinan kita mengendalikan situasi krisis ini yang tak pernah berlaku ini dengan hemah. Itu yang penting. Dengan berhemah. Walaupun pemberitanya banyak tak berhemah dan berita yang ditulis lagi banyak tohmah, tapi pada saya kita terus berhemah. Kita tak tahu, kita kata tak tahu. Jadi pemberita nak tahu, itu sebabnya saya tak terperanjat. Kalau pemberita tu yang duduk di sini tidak ada berita, dia akan fokus tentang orang main golf, bagaimana pemimpin Malaysia sangat gembira main golf. Sedangkan kapten terbang hilang. Saya kata hidup akan terus berjalan di Malaysia. Baik Prof, kita telah pun mendapat isyarat bahawa saja wartawan kita Hanim Muhili yang berada di Perth, Australia telah pun bersedia untuk memberi laporan terkini mengenai pesawat penumpang Virgin Blue dari Australia dipercayai dirampas dan dipaksa mendarat di Bali, Indonesia. Dan Mirza, kita terus saja bersama dengan Hanim Muhili. Hanim, silakan dengan laporan teruskan dengan laporan anda. Zara, Mirza, sebenarnya memang laporan awal mengatakan bahawa pesawat Virgin Blue dari Australia menghala ke Bali telah dirampas, tetapi salah pun kami mendapat pengesahan daripada jurucakap Virgin Australia Airlines yang mengatakan bahawa sebenarnya insiden tersebut disalah lapor oleh pihak media di Indonesia. Sebaliknya tersebut terpaksa mendarat akibat seorang daripada penumpang tersebut dalam keadaan mabuk dan cuba untuk memasuki kokpit pesawat berkenaan, tetapi sekali lagi pihak Virgin Australia belum memberikan maklumat lebih teliti mengenai insiden tersebut, tetapi maklumat awal dan ini juga disahkan sendiri oleh Virgin Blue bahawa ia bukan satu insiden rampasan, sebaliknya hanya pendaratan cemas untuk disebabkan keadaan yang dilakukan ataupun insiden yang dilakukan oleh penumpang pesawat terbabit dalam keadaan mabuk. Dan kami juga akan cuba mendapatkan lagi perkembangan lanjut daripada pihak Virgin Australia sendiri. Untuk pengetahuan juga, Virgin Australia ini dahulunya dikenali oleh Virgin Blue, dibangunkan ataupun ditubuhkan pada tahun 2000 oleh Richard Branson, dan ini merupakan mungkin penerbangan terbesar kedua di Australia, Virgin Australia ketika ini, dan ini merupakan satu kejutan bagi mungkin industri penerbangan di Australia sendiri kerana pihak di sini masih lagi bertungkus lumus untuk merungkai dan juga
cuba mendapat penjawapan bagi masalah ataupun misteri kehilangan MH370. Jadi seperti yang saya maklumi tadi, untuk maklumat awal ini Virgin Blue telah pun ataupun Virgin Australia telah pun mengesahkan ia bukan satu insiden rampasan. Apapun ketika ini sedikit sukar untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berbandangkan hari ini merupakan hari cuti umum di Australia, sambutan Hari Anzac iaitu Hari Peringatan Pahlawan di seluruh Australia dan New Zealand. Jadi kami hanya boleh ketika ini menunggu maklumat menerusi sama ada email ataupun perbualan telefon ketika ini kerana tiada pihak yang tampil untuk memberikan sidang media setakat ini. Itu setakat yang boleh saya laporkan buat masa ini. Miza, Zarul. Ya, okey. Baik. Okey, terima kasih Hanim. Kami di sini akan terus menantikan perkembangan lanjut mengenai pesawat berkenaan dan terima kasih Hanim. Dan kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama kami sehingga 1 jam ini. Dan kepada tetamu kita, Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin selaku pengarah Institut Kajian Etnik kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kami di sini mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Prof untuk bersama kami membicarakan. Bukan senang untuk membawa Prof ke rancangan kita hari ini, tapi terima kasih banyak-banyak. Saya pun pilih-pilih juga kan. Terima kasih kerana memilih RTM, Prof. Yes. Dan sampai di sini sahaja dahulu perbincangan kita kali ini. Saya Zarul Fahmi Karudin. Dan saya Miza Isni Muhammad. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.